Baik, kalau kita saksikan lukisan yang saya pegang ini, siapa sangka ia dihasilkan oleh seorang pelukis yang mengalami masalah osteogenesis imperfecta. Ya, betul. Dan kalau kita lihat hasil ini, sebenarnya ia bukanlah hasil yang mudah untuk dihasilkan, kerana kalau kita lihat dari segi seninya, doodles ini adalah perkara yang mungkin tidak tercapai di akal kita, ya. Jadi untuk itu kita nak bersama dengan pemilik lukisan doodles ini, Ismail, seorang insan istimewa sebenarnya yang berkongsi pengalamannya bersama dengan kita hari ini untuk osteogenesis imperfecta, sebuah anugerah. Kita bersama dengan Nur Nabihah Muhammad Fazali, merupakan penghidap osteogenesis imperfecta type 3 yang juga merupakan seorang pelukis doodles. Ini hasil-hasil yang telah pun karyanya kita lihat di sini, sebenarnya istimewa. Kadang-kadang kita melihat masalah itu sebagai penyakit itu sebagai satu masalah. Tapi bagi Nabihah nampaknya tidak begitu, ya. Sebaliknya melihat kesakitan yang dia alami itu sebagai satu anugerah untuk menghasilkan karya-karya sebegini. Bagaimana Nabihah? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi menjemput saya ke SPM pagi ini. Okey, sebenarnya saya memang menganggap penyakit itu satu anugerah sebab kalau kita tak ada penyakit pun sebenarnya kita ada masalah juga. Tapi macam mana kita nak ubah masalah tu kepada sesuatu kehidupan yang penuh berharga, bermakna. Jadi saya memang tak nak fikir sangat. Itu setiap orang ada ujian dia. Yang penting kita kena tukarkan kita punya masalah kehidupan dia kepada sebuah anugerah dan keceriaan hidup. Nabihah, seawal mendapat ataupun kita kata diuji dengan penyakit osteogenesis imperfecta ni, apa antara kesukaran-kesukaran yang Nabihah alami dari segi fizikalnya? Okey, sebenarnya macam mungkin kalau kita sebut osteogenesis imperfecta tak ramai yang tahu. Jadi kita gunakan bahasa mudahnya tulang rapuh lah. Okey, tulang rapuh ni sebenarnya kalau kita memang tak dinafikan terlalu banyak kesukaran. Jadi bila kita membesar tu kita akan sejak lahir hingga dewasa kita memang akan saya berhadapan dengan orang kata dengan situasi masyarakat yang tak faham keadaan kita. Jadi saya memang ada kesukaran seperti tak boleh mengangkat barang berat, tak boleh dengar bunyi yang kuat seperti bunyi pintu terempas, tak boleh dengar bunyi kilat, tak boleh dengar bunyi bela meletup ke bunyi macam pun tak boleh. Kalau saya dengar memang kebarangkalian besar tulang saya akan patah. Jadi memang itu yang kesukaran paling besar sejak saya kecil sehinggalah ke dewasa. Tapi alhamdulillah sejak dah mendapat beberapa perawatan termasuk pembedahan sebanyak 13 kali, alhamdulillah tulang saya makin kuat. Sepanjang tempoh itu difahamkan beberapa kali tulang patah, dan saya rasa kalau daripada perkara yang begitu, sebab itu kejadian harian, ya, pintu kilat dan sebagainya. Jadi bagaimana menghadapi situasi itu dari hari ke hari? Okey, jadi kalau sebenarnya benda ni kita memang tak boleh nak elak juga. Benda tetap akan berlaku. Kadang-kadang tu bila patah orang akan dengar kata kenapa patah, jatuh ke, kenapa lasak sangat. Padahal kita tak buat apa-apa pun boleh patah. Jadi nak mengelak tu memang tak mampu. Kita cuma boleh mengurangkan. Contohnya macam kalau kita rasa macam nak hujan ke, takut ke, tutup telinga siap-siap. Ataupun kalau nampak macam kita dekat tempat yang orang ramai, kita rasa macam tak selesa, jauhkan diri. Takut orang berlanggangi kita, sentuh kita, takut boleh patah. Okey. Itu yang Nabihah katakan tadi. Nabihah berfikiran positif. Maknanya walau apa pun yang diterima dan diuji, tetapi Nabihah menganggap ia sebagai satu perkara untuk membuat perkara lain yang lebih bermanfaat. Yang ini adalah lukisan doodles yang dihasilkan Nabihah. Sejak bila menghasilkan lukisan-lukisan seperti ini? Okey, sebenarnya saya tak melukis sejak kecil. Saya tak melukis sebab tulang saya pun dah banyak kali patah, lebih 100 kali sejak lahir. Jadi memang lukisan ni saya secara tak sengaja masa umur saya 21, 4 tahun lepas, saya melukis. Saya cuma isi masa lapang conteng dekat buku. Masa tu saya masuk hospital, tapi lepas tu adik yang tegur, kata sebenarnya saya boleh melukis. Saya ada seorang adik tu kata kakak lukislah nanti jual. Jadi saya mula ingat itu cuma gurauan, tapi saya mencuba. Alhamdulillah bila tunjuk dekat social media, ramai yang memberi respon yang positif, dan saya mula menghasilkan doodles ni secara aktif sejak tahun lepas.
Baik, tadi secara ringkasnya Meg, Nabihah mengatakan osteogenesis imperfecta ni adalah simptom tulang rapuh. Tapi kita juga ada penjelasan daripada pakar perubatan yang akan menjelaskan apakah neogenesis imperfecta. Mari sama-sama kita saksikan. Osteogenesis imperfecta ni merupakan sesuatu masalah pada tulang pesakit yang mana terdapat pertukaran bahan pembentukan tulang, kolagen kita panggil. Jenis kolagen ni menyebabkan tulang pesakit menjadi lembut. Walaupun kebanyakan orang menggunakan perkataan rapuh, tapi saya lebih gemar menggunakan perkataan lembut sebab rapuh ini kepada masyarakat dia bermaksud osteoporosis. Sedangkan osteoporosis dan osteogenesis imperfecta adalah dua keadaan masalah tulang yang berbeza. Osteoporosis ni biasanya berlaku kepada pesakit yang lebih dewasa, yang berumur, disebabkan oleh perubahan hormon dan sebagainya, yang menyebabkan tulang itu menjadi rapuh dan mudah patah. Sedangkan osteogenesis imperfecta ini ia disebabkan oleh pertukaran ataupun perbezaan pada jenis kolagen dalam pembentukan tulang yang menyebabkan tulang itu sebenarnya dia tidak normal seperti biasa, tidak kuat seperti tulang biasa. Ya, itu dia sedikit penjelasan untuk kita mengetahui lebih lanjut lagi tentang apa itu Genesis imperfecta. Cuma difahamkan dah 100 kali patah. Bagaimana pula proses pemulihannya? Adakah seperti mana pesakit-pesakit yang lain yang normal yang bukan bertulang rapuh? Okey, kalau pasal proses pemulihan ni memang kebanyakannya ada juga yang perlu menjalani pembedahan untuk memasukkan macam besi kalau keadaan tu terlalu serius. Tapi kalau macam saya yang setakat kecil-kecil tulang jari pun boleh patah, kalau dah patah tu saya duduk diam je dekat rumah, saya tak pergi mana-mana. Sebab benda tu kita nak elakkan je lagi teruk kan. Jadi lebih baik duduk diam, jangan banyak gerak, nanti insya-Allah cepat sembuh. Pulih sendiri. Untuk Nabihah, pergerakan dan juga untuk membuat aktiviti harian banyak dibantu oleh siapa, Nabihah? Okey, kalau saya di rumah memang saya boleh buat sendiri, uruskan diri sendiri. Cuma kalau macam nak keluar ke apa ke, nak bagi macam untuk makan ke, saya perlu orang ambilkan. Dan kalau nak keluar pun saya perlu macam keluarga, abang ke yang akan dukungkan saya lah bawa ke mana-mana. Okey. Jadi lukisan Nabihah ni juga turut boleh dibeli kalau ada peminat yang nak beli. Ada Facebook Nabihah ke kalau kita ada. Jadi saya punya Facebook lebih kepada dia 3 huruf je, RBK, itu saja. RBK. Okey, cariannya di Facebook ya. Jadi kepada anda yang mungkin berminat untuk mendapatkan hasil karya daripada Nabihah, boleh dapatkan dan layari di Facebook RBK ya, Facebook Nabihah untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang hasil-hasil karya yang telah pun lahirkan dari hati Nabihah sendiri. Tapi sememangnya berat mata memandang, berat lagi bahu memikul, tapi yang penting Nabihah berjaya untuk menyalurkan kesukaran itu kepada sesuatu yang lebih positif. Kami doakan untuk segala urusan kehidupan Nabihah agar dipermudahkan oleh Allah SWT, dan kita ucapkan terima kasih kepada Nabihah kerana bersama kami. Itu Instagram Nabihah yang boleh sama-sama kita layari, dan juga boleh beli hasil lukisan Nabihah di laman media sosial beliau. Ya, terus menjadi inspirasi kepada insan-insan lain. Okey, kita nak ke Map Malaysia seketika untuk mengetahui perkembangan cuaca. Terus bersama kami lagi selepas ini.